Petaka besar yang melanda rakyat negara ini. Tadi kita mulakan demo dengan rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Itu adalah dua ayat yang sangat penting sekali. Di mana Kampung Jawah Kelang, warga Malaysia, bukan pendatang, bukan Bangla, bukan Nepal, warga Malaysia, warga Selangor, di mana pada tahun mereka telah tinggal di sana lebih daripada 85 tahun dengan saya percaya membayar cukai tafsiran yang sah diterima oleh kerajaan negeri Selangor. Dan apabila ada satu pembangunan lebuh raya Banting to Taiping oleh pengelola dan projek ini daripada syarikat WCE, konsortium yang kaya raya, kita tahu dalam saham dia banyak kaya. Dia mengadakan satu projek, kerajaan negeri kalau tidak luluskan hal ni, masuk hantu pun tak boleh masuk dalam negeri. Walaupun kerajaan persekutuan telah meluluskan projek, keizinan daripada negeri, kerajaan negeri dia tak bagi tanah, tak boleh buat projek. Atas dasar perbincangan yang kemungkinan yang diadakan, kos pampasan dan ganti rugi harus diberi. Itu adalah yang termaktub dalam undang-undang, di mana kita tahu Akta Kanun Tanah Negara. Tetapi mana pergi ni akta, dia orang langsung tidak gunakan, memperalatkan penduduk sini yang tidak bermaya. Mereka adakan, PTG mengadakan perbincangan di bawah pentadbir tanah, iaitu Othman, Encik Osman saya percaya. Dia adakan perbincangan dalam masa dari 2015 sampai hari ini, 8 tahun. Bincang, mula-mula keluarkan satu borang H. Bila satu borang H dikeluarkan, itu cukup muktamad. Di mana mereka harus membayar dan mereka mengaku membayar ganti rugi kepada penilaian tafsiran, penilai rumah tersebut, bangunan yang tersebut, tanah juga dibayar dan juga kos penyelenggaraan, kos ganti rugi kepada mereka. Semua kacau ganggu semua dia kena bayar. Tapi sampai hari ini 8 tahun berpoya-poya di mana kita telah adakan satu pilihan raya umum dan sekali lagi kita akan adakan pilihan raya negeri. Setiap kali yang datang daripada ahli politik dia janji semua. Dalam hal ni satu perbincangan telah diadakan oleh pentadbir tanah, JKPTG, WCE Syarikat Konsortium dan juga di hadapan yang dihadiri oleh Adun Sentosa dan juga wakil daripada ahli parlimen Kota Raja. Depan-depan mereka kata borang H akan dibatalkan, kita akan keluarkan borang LC. Mereka tak faham, mereka tanya kenapa? Dia kata kita akan adakan penilaian baru. Sabar, kita akan beri pampasan. Mereka yang tidak bermaya, mereka pun menerima apa yang dengar, terima balik. Lepas tu, pejabat pentadbir tanah, dia mengatakan, kita tidak mau bayar. Kita hanya akan bayar untuk tanah itu pun secara sesuka kami. Satu tipu muslihat di mana report polis pun telah dibuat. Ingat dari report polis, kau dengar? Satu report polis telah dibuat ke atas pentadbir tanah, ke atas Hal Adun Sentosa, ke atas ahli parlimen Kota Raja. Ini terang-terang mengatakan apa yang telah berlaku di Hotel Premier, di mana kedua-dua saksi okey, apa yang berlaku di mana pentadbir tanah berjanji di hadapan mereka, maka kami percaya sungguhlah bahawa kemungkinan besar mereka sekongkol, mereka berpakat untuk menipu warga di sini. Apabila tipu telah berlaku, sekarang mereka tunggu warta tamat. Bila warta tamat, yang jadi mangsa ialah penduduk-penduduk Kampung Jawah. Maka di mana keadilan? Selain daripada demonstrasi, tidak ada cara lain. Walaupun Malaysia telah merdeka semenjak tahun 1957, masih lagi kita harus mengadakan demonstrasi, piket macam ini. Ini cara yang baik kerajaan yang kita sayang sangat tidak langsung prihatin mendengar suara rakyat. Dia katakan suara rakyat, suara keramat. Tapi mana pergi ni keramat? Maka kami mohon supaya Datuk Seri Amiruddin Syari yang saya kenal lama, supaya dengan segera memanggil ke JKPTG, WCE sebab dia yang sign. Apabila beri tanah kepada WCE untuk buat projek, beliaulah yang mendatangani. Dengan segeranya memanggil supaya menyelesaikan hal ni. Apa yang mereka mendak ialah bayar pampasan yang sepatutnya. Sekian. Ada apa-apa?
Berapa yang terkesan? Kita lebih 200 ke 200 anggaran. Penduduk ke keluarga? Keluarga. 250. 250 families. 8 lot terlibat. 8 lot. 8 lot terlibat. 8 lot. So anggarannya 250 keluarga. இது கூடயும் எத்தனை வீடு? pejabat tanah lah. Okey. ஏற்கனவே நடந்தது. Ini pun bukti ya, pejabat tanah dia chop, dia bagi perjumpaan yang telah diadakan. Apa dia yang katalah. எத்தனை family அங்க? அதான் 200 to 250. வீடுங்க எத்தனை வீடு? வீடு தான் வீடு. Rumah saja 250 buah rumah. So kalau kita keluarga, satu keluarga 5 orang lah. Kali 250 pun sudah banyak. So kenapa macam ni? Kita sangat sedih lah. Perkara macam ni harus diselesaikan oleh ahli parlimen. Ahli parlimen yang hebat sangat berkokok di pentas. Dia berkokok, dia kata macam-macam bulan bintang, telur pun dia boleh bawa. Bila telur boleh dibawa daripada India dan lain-lain negara, masalah telur di sini pun sudah goyang. Betul, projek Malaysia. tu dah jalan. Ya? Projek dah jalan. So penduduk Projek dah jalan, tapi sekarang sebelum sambung, dia kena halau penduduk. So sekarang dia tunggulah. Warta habis dia akan bawa dia punya bulldozer tolak macam tu. So orang tidak bermain. Takkan kita nak lawan polis? Untuk sebenarnya perjumpaan penduduk dengan pihak PTG tu yang kali terakhir berlaku bila Datuk? Kali terlahir dengan PTJ. Sorry. perjumpaan dengan PTG kali terakhir. Kali terakhir Januari? Julai. Tak. No, Januari 2021. Tahun ini 2023. dia panggil kami untuk hadir pada 12 hari bulan ni. 12 hari bulan ini, hari ini 3 hari bulan kan. PTJ sekali lagi, dia orang telah ambil satu muktamad, keputusan muktamad. So kita buat demo hari ini supaya keputusan apa pun lah harus hunding bicara dengan MB, dengan penduduk-penduduk dan harusnya 12 hari. ini 12 dia panggil. Cakap taksi. Tu rata-rata penduduk India ke atau macam ni ke? India, China, ada Melayu pun sedikit lah. Okey. India. Ini ya cukai taksiran resit yang pernah dibayar. Sini pun dia tulis 46,660 sen 30 sen. Ada consider. Tanah kekal. Tanah kekal. Kawasan yang terlibat itu. Kawasan Nama kawasan terlibat. Kampung Jawa. Kampung Jawa Kelang. Ya. Overall lah, lot. Kampung Jawa yang lot semua kan yang terlibat. Ada kediaman kedai. Ya. Ada kedai yang terlibat ke? Kedai. Ada kilang-kilang sedikit lah yang terlibat. Gudang. Juga ke? Gudang. Ya semua. Bila ada projek highway, dia tak kisah kilang ke rumah. Dia ambil lah. Kita pun tak bantah. Tapi bayarlah pampasan yang berpatutan. Seperti tabung haji, seumpamanya. Bila dekat ada airport, bila tabung haji, dia nak beli tanah itu. Bila KLIA dibina, dia beri apa yang lebih daripada sepatutnya kepada ladang-ladang Felda LPJ. Dalam satu hari, dia jadi jutawan. Dalam satu hari. Malam itu juga, yang miskin, dia jadi jutawan. Takkan ini, bila tabung haji, dia boleh bayar kepada warga. Sungguh prihatin, sungguh. Takkan WCE yang kaya raya lebih daripada tabung haji, dia tak boleh bayar. Betul tak? So, perkara-perkara seperti ini, mereka harus belajar daripada tabung haji lah. Macam mana dia bayar kepada orang-orang Seremban Sedayan LPJ. Ini kerajaan pula dia diam, dia bawa tatau, tunggu sampai PRN. Bila PRN datang, naik pentas. Lambai jalan, undilah. Kepala otak undi apa lagi? Rakyat Aslam Merana. Tu saya nak tanya, pampasan tu yang akan dibayar tu pihak WCE. Ada tak pihak WCE beritahu berapa jumlah pampasan yang diorang hendak berikan kepada pasangan? Dia tak bagi. Yang itu termaktub kepada syarat lah. Syarat pun dia orang okey, dia terima syarat. Tapi pampasan itu akan dibayar melalui PTG. Maka PTG saja tahu berapa dia nak bayar. Tapi sekarang belum ada keputusan mahkamah. Mula-mula PTG kata bawa penilai yang bertauliah. Ukur berapa nilai rumah-rumah yang dibina. Dia orang mau bayar, dia orang kutip duit semua. Dia orang bayar. Bawa penilai bertauliah, dia ukur, dia bagi. Dia terima. Lepas tu pandai-pandai dia terima, dia kata bayar. Lepas tu dia batal borang H. Dia pandai, bila dia tahu nilai dia besar, dia batal. Lepas tu dia buat borang LC. Borang LC tu sampai sekarang dia kata siasat. Takkan perkara borang C
Borang LC tak boleh siap sampai hari ini. 8 tahun kah? Daripada tahun lalu sampai sekarang, dah 1 tahun lebih. Maksudnya pembatalan Lawyer Gerard borang pun W mati. ke borang LC tu dah setahun lah. Ya? Pembatalan daripada borang W ke borang LC tu dah setahun lah. Setahun lebih dah. Jadi penduduk ada terima notis sehingga bila dia akan keluar daripada Tidak. kawasan tu? Notis asal saja. Notis asal macam mana? Notis asal dia kata kita nak ambil tanah, orang kena keluar, kita akan bayar, PTG akan bayar pampasan. Dia tak bagi tarikh, tak bagi... Tak ada. Anytime dia boleh. Sekarang pun bila warta habis dia anytime boleh masuk. Berapa luas tu? Luas berapa persen? Keluasan mana? Keluasan 2 something hektar. 6 hektar Untuk lambai laut mana? Dia semua sekali ya. Ah. Saya tengok 7.8 hektar. Semua 8 lot. Sebab lama dia orang tinggal sana. Itu pun bukan rumah setinggan. Dia bayar cukai taksiran di mana ada bukti kan. Cukai tanah, cukai taksiran. Berapa lama dia Datuk diorang berdiam diri? Ya? Berapa lama dah diorang berdiam? Siapa dia? Mendiami. Oh, lebih daripada 85 tahun. Ada yang generasi lama tu semua dah meninggal. 85 tahun. Cukai tanah, cukai taksiran. Kailan je dah. Tanah kekal Tanah kekal. tanah kekal. Status tanah kekal. Tengok dia putar pelik tau. Tanah kekal ke, tanah tempoh ke, itu tak jadi masalah. Itu tak jadi masalah seperti mana yang termaktub dalam Akta Kanun. Dia kena bagi pampasan juga. Kalau setinggan, itu pun lain. Tapi setinggan pun, saya ada pernah buat banyak isu. Setinggan pun, developer pemaju, dia bayar juga. Bila ada isu, dia bayar. Ini pula mereka bayar cukai taksiran. Dia tak payah putar belit. Dia katakan tanah ini, tanah pertanian lah, tanah bangunan lah, itu semua jangan cerita. Bila ada bangunan, selama sejak merdeka, mana pergi ni PTG? Kenapa tidak kuat kuasakan hak? Oh ini pertanian, kenapa you buat rumah? Dia tak tanya. Bil elektrik dibayar. Bil air dibayar. Kalau kerajaan tak lulus, macam mana TNB dengan air semua dia hantar. Betul tak? So, jangan memperbodohkan rakyat dengan katakan ini tanah pertanian, tanah bangunan, tanah tempoh. Jangan cerita. Kita mohon supaya kami NGO sungguh-sungguh bantu mereka dari nasihat undang-undang dan juga mewar-warkan supaya Datuk Seri Amiruddin Syarif dengan segera, dia juga satu-satunya lah, bapa kepada negeri Selangor. Dia boleh ambil tindakan, dia boleh selesaikan masalah ini. Datuk, saya nak tanya, Ya. yang projek WCE di Kampung Jawa ni, dia dah, maksud dia daripada pembinaan tu, maksud dia jalan semua tu dah dibina lah dekat kawasan Kampung Jawa. Dibina, separuh sekarang berhenti. Kalau kampung itu dah keluar, dia boleh sambung lagi. Daripada typing dia dah start dah. Okey, baik. Nama tempat yang di WCE yang sudah dibina kat Kampung Jawa tu ada tak nama? Ada. Ingat tadi dia? Dia Ada modal orang kutan ke? phase 3. Tidak lah ya. Pasal 3 tu Bila lawan dengan kutan. Kelente ni lah. Pasal 3. Ya. Lot sebelah kanan. Ada rata ada ya. Status semua sama. Tidak ada dia. 2018 dia bayar. Kira. Tengok ini ya. Pengambilan tanah projek Lebuh Raya Pesisiran Pantai daripada persimpangan SAE ya. Ini tempat lokasi ya. Persimpangan SAE NKBE FHR 2. Mukim Kelang, daerah Kelang. Ini tempat dia ni. Yang bawah ni lot-lot yang terlibat. 8 lot. Yang di mana katakan saja 7.8 hektar kan. Yang itulah. Ada rancangan nak bawa ke mahkamah atau kes ni macam mana? Bukan, saya percaya untuk perundangan telah dinasihat daripada satu peguam. Tapi peguam itu telah meninggal dunia. Okey, lagi satu muslihat biasa berlaku dalam negara kita lah. Bila ada satu kes dibawa ke mahkamah, pemaju atau mana-manalah syarikat lebuh raya, dia bermaharajalela. Dia kata, okey, roboh dululah, tunggu apa mahkamah cakap, you bincang dengan mahkamah lah. Kita akan beri kepada duit kepada kewangan, biar mahkamah bayar. Kita tak mau cara itu. Apa gunanya pentadbir tanah makan gaji buta? Kerja dia dengan PTG adalah menjadi akur. Dia akurkan. Dia akur janji sebagai pentadbir tanah. Dia harus jaga kawasan. Akur janji adun. Akur janji ahli parlimen. Kita mahu mereka turun menyelesaikan hal perkara remeh seperti ini kalau tak boleh selesai. Macam mana nak berkokok di parlimen dan Dewan Perundangan? Itu juga. Motif kami bukan politik sindir mana-mana pihak. Motif kami ialah supaya mereka menyelesaikan masalah. Sekiranya selesai masalah, kami syukur kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. PTG dalam masa terdekat ni lah. Ya,
Datuk boleh jelaskan sikit tak? Muslihat borang H tu sebenarnya muslihat siapa, kenapa, mengapa? Okey. Saya percaya sebab mereka boleh sue saya seperlukan ayat saya percaya. I believe. Dalam akta kanun dia tahu apa tu saya percaya. Saya percaya tipu muslihat ini kemungkinan besar pentadbir tanah bila dia keluarkan borang H, dia kata kita sanggup bayar. Lepas tu bila berada dengan perbincangan WCE, sebab WCE yang mengeluarkan duit kan. Okey, WCE kemungkinan ada apa-apalah dengan pentadbir tanah PDG. Dia kata ini sudah banyak. So tak payahlah. So dia pandai ni Ini orang rakyat tidak bermayah. Dia panggil di Hotel Premier. Untuk memperbodoh dan memperalatkan, dia panggil adun pun datang. You duduk supaya rakyat percaya. Dia panggil ahli parlimen pun datang. Wakil datang. Ini ahli parlimen, dia selalu hantar wakil. Tak tahu pasal apa. Dia hantar wakil, mungkin dia tahu cara lah. Okey, muslihat mungkin dia tahu. Duduk. Di sana pentadbir mengatakan, borang H dibatalkan, borang LC akan dikeluarkan. Kami akan bayar semua. Dia tanya kenapa borang H dibatalkan? Dia kata, you akan bayar semua. Dia kata, kita nak sekali lagi nilai. Kemungkinan besar kita akan bagi lebih banyak. Dia orang mengaku. Bila dia mengaku, secara mulut, dia terimalah. Dia terima, lepas tu, dia yang muktamad, dia boleh DO, dia boleh sign kan. So saya percaya tipu muslihat ini dibuatkan supaya mereka tidak, dulu dia mengaku untuk bayar untuk bangunan, untuk tanah yang diambil. Sekarang tipu muslihat ni dia tak mau bayar untuk bangunan. Tanah pun suka hati dia bayar. Dan kos pengelolaan, penyelenggaraan itu pun dia tak bayar. Inilah satu tipu muslihat. Mana borang H tu sepatutnya muktamad kan? Muktamad. Boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Macam-macam dia boleh. Muktamad lah. Itu. Okey Datuk, satu soalan saya lagi. Daripada Banting sampai ke Teping, ada banyak tu kampung yang diceroboh tu. Adakah kampung Jawa je yang mengalami masalah? Bukan. Masalah sekarang setahu kami lah. Belum ada kampung lain panggil kami. Semalam baru ada kampung satu dekat Taiping dia panggil. Saya kata dalam telefon saya tak boleh cakap apa. You datang dulu bawa dokumen saya tengok. Dia minta pertolongan daripada NGO. Saya kata you bawa dulu. Itu saya percaya dia katakan mempunyai lebih kurang 80 keluarga orang Melayu. Semua ni Melayu. Tapi kebanyakan tempat dia sudah settle. Kampung Jawa juga dia belum settle. Okey ya? Okey.